Tak payah kita nak dengking orang. Rezeki dah, aku ni memang tak ada rezeki ni, aku tengok lah. Memang tak akan ada lah. Selagi mana dia duduk situ, kita takkan dapat. Dah salah. Sedangkan macam-macam Tuhan bagi kat kita. Contohlah, kita nak apa dalam dunia ni? Dah lah tu, sabar. Contoh apa? Dia gemar mengulas apa yang aku cakap tu. Nah. Tak, kita, okey contohlah. Orang nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, nak pangkat tinggi, nak pengaruh. Contohlah, 5-5 ni kan. Kalau saya bagi 5-5 ni, rasa happy tak sebenarnya? Rumah besar, kereta besar, duit banyak, pangkat tinggi, pengaruh lagi. Saya nak tanya, happy tak? Tanyalah, bagi nak tak? Nak kan? Happy, betul. Siapa tak happy? Duit, ada rumah besar, kereta besar. Selama ni kita ingat kita duduk rumah kecil, kita dapat rumah besar. Tapi katalah Tuhan ambil satu benda yang tak ada kena-mena dengan 5 ni, dia jadi tak happy juga 5 ni. Contoh, Tuhan tarik kesihatan kita, tak happy ke? Ataupun minta maaf cakap, Tuhan ambil nyawa mak kita, perasaan tu dah tak sama. Kalaulah mak masih ada ayat kita. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanyalah. Raya dah tak sama. Minta maaf saya bawa cerita tu sikit dah, tapi karihal musyrikun wal karihal muslimun subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada tuan pengerusi acara yang bahagia, Datuk Muhammad Ridwan bin Muhammad Ali, Pengurus Besar Yayasan Melaka, merangkap penasihat 1 Kelab Sukan dan Kebajikan Yayasan Melaka, yang berusaha Encik Abdul Hadi Zainuddin yang di-Petua Kelab Sukan dan Kebajikan Yayasan Melaka, pengurus-pengurus kanan Yayasan Melaka, serta semua ahli Kelab Sukan dan Kebajikan Yayasan Melaka, pegawai kanan dan kiri, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat. Pijak galah sambil berlari, rupanya hujung sudahlah patah. Banyakkan usaha kepada diri selagi diri muda dan mentah. Buah keras makan dikikir, dibawa orang dari hulu. Barang kerja hendaklah difikir, supaya tidak mendapat malu. Kapal layar bertiang 3, tiang keempat batangan patah. Amal ikhtiar di tangan kita, hasil pendapat di tangan Allah. Bukan rusa sebarang rusa, rusa larangan Raja Melayu. Usahlah kita membuang masa, masa berjalan lepas selalu. Terbang indah si kunang-kunang, cahaya bertebaran jadikan hiburan. Perkara yang lepas usahlah dikenang, penyesalan kemudian jadikan pengajaran. Bila sebutkan dalam organisasi ni, organisasi sepakat membawa berkat, maka dalam bekerja semua kena memainkan peranan masing-masing. Kadang bila sebut dalam organisasi, dia macam satu pasukan bola sepak lah. Kalau kita tengok, satu pasukan dah ada function masing-masing. Kalau bahagian penjaga gol, dia jaga gol, semua orang jaga gol, akhirnya dia tak jadi apa. Kenapa? Tak dengar. Diorang tak puas. Tak boleh. Tak boleh. Tak, dia memang tak, sebenarnya dengar tak dengar? Tak dengar. Langsung tak dengar? Tak, sabarlah Pak Ustaz. Kau nak aku tu menjerit pun masalah kau. Tunggulah. Sabar. Kau pun tak sabar dulu. Tak adalah, biasanya macam tu lah. Dia, Tok Guru saya ajar, kita jangan tu masuk gear 3, nanti sangkut. Sabar sikit. Orang perempuan tak sabar apa hal? Kan? Tak adalah, tu saya kata tadi. Mana kata dalam kita bekerja ni, satu tim, semua main peranan masing-masing. Kalau penjaga gol lah, semua orang kata fokus pada penjaga gol. Jaga gol. Bagus, dia mempertahankan, tak dibolosi. Tapi sampai bila dia takkan menang? Macam tu dekat bahagian defend, kena main peranan masing-masing, hantar bola kat tengah, kan, bagi kat midfield ataupun dihantar terus kat striker. Tapi kalau masing-masing tak mainkan peranan, bola takkan sampai kat striker. Dan bila tak sampai kat striker, macam mana striker nak skor? So kita mungkin akan jadi satu pasukan yang biasa je.
takkan jadi pasukan yang berjaya. Takkan jadi pasukan yang boleh menang. Takkan berlaku benda tu. Macam tu jugalah dalam organisasi. Nak pula duduk dalam organisasi yang disebut sebagai close service. Kita tak akan ke mana-mana. Sampai matilah aku duduk yayasan ni, contohlah kan. Kan kau tak akan berpindah kan. Dia kata selesa sangat kan. Yang dia tahu berapa tahun ni dapat bonus berapa bulan. Macam tu je. Mungkin. Saya tak tahu. Ni yayasan lain ni. Saya tak cakap asal Melaka ni. Contohlah kan. Contoh. Jadi pentingnya kita ni, kita kena tahu. Apa yang boleh kita buat. Kan? Tu dia kata, kerja sepakat, organisasi berkat. Kan? Kerja kena sepakat. Kena buat yang terbaik. Sebab disebutkan dalam Al-Quran bagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-28 dia beritahu bagaimanakah kalian tergamak kufur, mengingkari Allah, padahal dahulunya kalian mati itu maksudnya belum lahir, kemudian dilahirkan, setelah lahir itu dimatikan dan dihidupkan kembali untuk diberikan balasan atas apa kita kerjakan. Surah Al-Baqarah ayat 28. Mana apa kita buat ni semua akan ada balasan ni. Yang kedua surah Ali Imran kan, ayat 185, tiap yang bernyawa pasti akan mati. Kan, pada hari kiamat juga lah akan disempurnakan balasan bagi kalian. Barang siapa yang berjaya masuk syurga dan mengelak daripada api neraka, sesungguhnya ini adalah golongan yang beruntung. Ingatlah sesungguhnya dunia ini hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Mana kesenangan memperdaya? Kan, kita nampak macam okey je, saya tak ada apa-apa, seronok sangat. Aku kalau dapat kerja ke Yayasan Melaka ni, aku dah tak minta apa dah. Tapi still tak puas hati kenapa dia naik pangkat. Tak itu kau cakap kau dah dapat kerja, kau tak nak apa dah. Tapi dia dapat kerja, kita tak puas hati orang naik pangkat, tak puas hati orang ni dapat anugerah ni. Kenapa orang tu dapat, kenapa aku tak dapat? Kenapa bila khusus jauh hantar dia? Kenapa khusus sekitar Melaka buat hantar aku? Tak puas hati. Benda tu jadi hal tu kan. Cara gelak tu makna kena tu kan. Kemudian begitu juga daripada satu hadis pula, bagaimana menunjukkan dalam satu hadis memberitahu bagaimana malaikat Jibril beritahu kepada Nabi kita. Maksudnya suruh sampai kat kita lah. Maksudnya dia kata, pertama dia kata hiduplah sesuka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan mati. Maknanya kita ni akan mati. Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. So kita kena ingat tu. Dan begitu juga yang kedua, sayangilah, cintailah sesiapa saja sesuka hati kamu, kan sampai masanya kamu akan berpisah dengannya. Macam mana pula kita nak memunyakan lelaki? Kan? Sampai masanya kita akan berpisah dengannya. Macam manalah kita nak mempunyakan isteri kita? Sampai masanya kita akan berpisah dengannya. Itu sebabnya janji kalau saya mati, awak tak kahwin lain. Tak usahlah. Kan? Kalau ada peluang dan peluang, dia mesti akan kahwin lain. Kan? Tapi yang paling penting, masa hidup kita ni, macam mana kita nak manfaatkan? Dan yang ketiga, perbuatlah sesuka hati kamu. Buat apa kamu suka dekat atas dunia ni. Tapi sampai masanya, kamu akan dibalas atas setiap apa yang kamu kerjakan. Saya ingat imam besar Masjid Besi Putrajaya pernah tanya. Dia kata apa? Persoalan ni kita bukannya nak cek rezeki kita halal ke tidak. Bukan. Kita kerja makan gaji kot. Kita tak curi, kita tak apa. Tapi persoalan nak ditanya, bagaimana nak menghalalkan rezeki yang kita cocok setiap bulan tu. Macam mana? Halal lah, mana tahu. Kita kerja, orang lain kerja. Ada orang kerja, yang lain tak kerja. Gaji sama. Orang ni kerja teruk, cover kerja dia, buat ni, buat paperwork dia. Tak apalah, biarlah dia. Gaji sama. Macam mana tu? Dia tak kerja, dia MC, buah pinggang beralih, jantung berlubang, kepala lutut hilang, macam-macam masalah dia. Kejap-kejap bagi alasan, tapi gaji dapat. Lepas tu bising, bonus sikit, bising. Contohlah kan. Jadi makna kata persoalan tu nak kena tanya. Dan dalam ayat terhujung tu Jibril kata semulia-mulia manusia adalah kemuliaannya terletak pada kehebatannya dapat bangun malam dan beribadah pada Allah, dan keperkasaan seorang manusia, seorang muslim itu adalah apabila ketidakbergantungannya kepada manusia. Itu sebabnya saya nak pesan kepada semua yang ada di sini, bergantung kepada manusia kita akan kecewa. Percaya cakap saya. Bergantung kepada manusia, kita akan kecewa. Contohlah, minta-mintalah Datuk Ridwan ni nampak kerja aku, dapat aku naik pangkat. Kita akan kecewa. Kenapa? Sebab Datuk Ridwan pun manusia. Kalau dia nak bagi penilaian apa-apa, dia akan tanya dulu dengan Cik Adi ke, tanya dengan pengurus-pengurus. Macam mana staf kita? Yang ni okey tak? Kalau kita
Okey. Yang pula, saya rasa tak okey lah dia ni. Bincang kan. Datuk Ridwan pun, so macam mana? Saya cadang ini, okey. Semua ada rezeki Tuhan bagi. Itu sebab kita jangan cakap, selagi mana dia jadi bos. Kau takkan merasa punya. Ada ayat dia kan. Sebenarnya bukan dia, bukan manusia yang menentukan. Tak. Ada orang minta kerja. Kan. Ada senarai, tebal ni. Kelulusan minimum SPM je. Tapi yang minta semua ada degree, ada master. Kita pun tengok, okey yang ni okey, SPM dia okey, yang ni okey, ni okey. Yang ni pula, yang kedua pula yang ni okey. Boleh lah yang ni minimum syarat ada. Yang tu terlepas borang dia tu pergi buah almari. Kita dapat lah tu. Contoh. Kita nampak macam human error kan. Tapi sebenarnya Tuhan dah tentukan jadi macam tu. Ada pula orang ni tak ada rasa nak pergi ambil balik, nak tengok balik dia ni kan. Jadi betul, itu sebab saya kata kadang. Tapi ada orang marah. Betul lah, memang aku tak ada rezeki, hidup aku macam ni. Salah, jangan cakap macam tu. Disebabkan kita tak dapat kerja tu, apa berlaku? Kita akan cuba tempat lain. Rupanya dapat peluang kerja lagi baik daripada tempat yang kita tak dapat tu. Contoh perempuan lah. Ingat tak zaman you all clash dengan boyfriend tu? Tengok aku tak pergi faham. Tak, dengarlah dulu. Kau jangan tak puas hati. Ni bagi contoh. Okey. Ingat tak zaman masa sekolah ke, masa kan, kita pun clash dengan boyfriend. Kita suka sangat dengan dia. Lepas tu clash. Memang bodoh, matilah kau, kau terbakar lah kau. Kita bakar, matilah kau, kena gelek stem roll, matilah kau. Contoh lah kan kita lepaskan. Masa tu marah sangat, seolah-olah macam dunia dah berakhir lah. Selang beberapa tahun, 5 tahun, 10 tahun, rupanya Tuhan temukan kita dengan suami yang jauh lebih baik daripada boyfriend kita. Dapat tahu pula kehidupan ex-boyfriend kita tidaklah sehebat dan seindah yang dijanjikan dulu. Nampak tak lah contoh kan? Saya tak tahulah yang belah sini masuk kategori ex ke kategori suami, saya tak tahulah. Kan? Tapi maknanya kita semua kena percaya ada benda lain Tuhan nak bagi kat kita. So tu sebabnya dalam bekerja ni, kita kena buat yang terbaik. Kita rasa macam alah tak ada apa-apa pun. Tuhan kan tanya, dulu kamu macam ni, dapat gaji macam ni, tetapi kenapa standard kerja kamu tak sama seperti gaji yang kamu dapat? Contoh, the do and the don'ts. Benda patut buat tak buat, benda patut ni kamu ngelak kan. Kamu punya rajin tawaduk buat kerja. Kalau penguruh besar ada kat kawasan, penguruh besar, bos ada. Okey semua, nak beritahu hari ni big boss semua khusus. Ini pejabat, dia kata. Kita punya, dia kata. Minum ini tu sini bab kan. Nampak cara gelak tu Datuk ada harapan. Kejap minum. Pergi minum dulu. 8.30, pukul 8, 8.30 tak tahu kerja, bincang episod drama malam tadi. Melastik ke hati. Macam mana tajuk apa tu? Tajuk drama tu. Yang Nuh dengan Noha tu cerita apa? Saya tak tengok orang share dalam TikTok. Bincang tentang tajuk laki Korea lebih pula. Alah kau. Orang saja test perempuan dia pula kan. Tak adalah, tak kisahlah. Lepas tu bincang. Kau tengok tak drama tu? Menyampah kot. Bincang. Lepas tu hari ni nak minum mana? Minum ni pula dia ada halakah dia dah. Dah ada grup minum dia. Ketua kumpulan dia bergantung pada siapa bawa kereta. Tak nak lah asyik lepak situ tempat lain pula. Minum mana? Ceng. Mak jauh je kau nak pergi minum. Apa kau teruk sangat? Bila kau apa nak sampai pejabat balik? Lepas tu pukul 9 minum sampai pukul 10 tak balik office lagi. Sampai 10 suku sampai pejabat. Dekat lobi jumpa pula orang kampung lah. Kau kerja sini ke? Jom minum. Aku boleh minum. Ngada lah kau tarik minum lagi. Minum. Lepas tu pukul 12 lebih. Ya Allah Akbar. Kau nak jemput anak balik sekolah. Hari ni husband tak boleh jemput. Aduh kan. Ni kalau lambat jam ni kena keluar awal. Keluar lagi. Kau kalau cover aku kat office tolong kawan-kawan cover. Kawan-kawan Subahat sekali. Rakan Sinayah kan. Lepas tu pukul 2 tak masuk office terus. Lepas tu pukul 2 dah sampai office, tak sampai lagi. 2.30 baru sampai. Teruklah jam. Orang tanya pun tidak. Engkau yang sibuk buat statement. Teruk jam kat luar sana.
Lepas tu pukul 3, weh petang ni nak minum mana? Kenapa kita dia nak minum? Tak, bungkus je kali ni. Keluar juga, pergi bawa pokok tapang tu, bungkus, beli rojak, beli apa semua. Balik sampai pejabat, pukul 3.45. Buat kerja sikit, tengok jam. Ya Allah. Sekarang kerja tak rasa kan, tiba-tiba dah pukul 4 dah. Memang kau tak rasa sebab kau memang tak kerja masalahnya. Dan benda ni berlaku di banyak tempat kecuali Yayasan Melaka. Tak, aku sindir ni, kau faham tak? Aku sindir ni yang kau heng kan, faham? Jadi makna kata, tu sebabnya kena ubah benda tu. Sebab kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita cakap, tu sebabnya penting. Disebutkan dalam bab bekerja ni, kita kena hati-hati. Kita cari rezeki. Itu sebab kadang kita, bila kita buat benda-benda yang tak sepatutnya, kita tak kerja ikut standard yang sepatutnya. Patutnya buat kerja, kita tangguh kerja. Menangguh-nangguh kerja dengan sengaja berdosa tau. Sebab amanah hanya kena siapkan. Tapi bila kita tangguh, kemudian tiba kerja lain sampai, banyak kerja sekarang. Tak, kita menyebabkan kerja tu jadi banyak. Kerja dalam sektor kerajaan ni saya beritahu, terang saya kata. Kerja dalam sektor kerajaan ni tidaklah sebanyak kerja di sektor swasta. Tetapi, tanggungjawabnya besar. Maksudnya kesilapan sikit, viral. Kesilapan sikit kita kena persalahkan. Macam ni lah kerja komen macam tu. Kau nampak? Minum je kerja. Nampak tu? Tu nampak tag dia nampak? Yayasan Melaka. Nampak? Minum. Apa kerja dia? Nampak tak? So kita tak nak dah ayat-ayat macam tu. Tak nak lagi dah. Orang akan stigma masyarakat memandang kerja kerajaan macam ni. Tak. Sedangkan kerja kita banyak. Amanah kita kena siapkan. Itu sebabnya kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Keburukan yang paling buruk adalah terpesona pada diri sendiri. Dan semulia-mulia perbuatan adalah akhlak yang baik. So maknanya kata, akhlak yang baik itu kerja elok-elok. Kan? Kekayaan yang paling besar adalah akal. Kemiskinan yang paling besar adalah bodoh. Cari ilmu. Duduk dekat dalam ni, jangan duduk saja. Ada peluang sambung belajar. Kena enhance knowledge. Belajar. Kalau boleh kita pergi seminar-seminar tu, pergi kursus yang kita tak pernah pergi. Kursus penghayatan ini aku nak pergilah, aku nak belajarlah something kat sana. Kan, khusus tentang pengucapan awam, pergilah supaya kita mungkin boleh masterkan. Besok kita sendiri boleh ajar budak-budak belia ni, budak-budak muda ni, ajar macam mana cara bercakap, contohlah. Kan, kemudian khusus kepimpinan, pergi. Kan, sebab kita nak belajar ilmu. Nampak tak? Cantik Teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain ini pakai, asalkan penuh ilmu di dada. Nampak tak? Pakai lawa pergi bangang melantun. Buat apa? Itu sebab kita kena belajar. Yang kedua tu, keburukan yang paling buruk terpesona pada diri sendiri. Kenapa kita nak syok sendiri, puji diri sendiri tak habis-habis buat apa? Biar orang lain yang angkat kita. Kita tak perlu puji diri kita sendiri. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang tak cantik, rasa diri dia tak cantik. Orang tu cantik sebenarnya. Orang yang cantik, rasa diri dia cantik. Orang tu tak berapa cantik. Orang yang cantik tapi rasa diri dia tak cantik, ya Allah cantiknya dia. Tapi kalau orang tu tak cantik, rasa diri dia cantik, kau boleh bayang tak betapa buruknya. Macam tu lah keadaan dia. Itu sebab jangan syok sendiri. Jangan syok sendiri. Tak perlu nak angkat saya tak payah. Tapi dalam tim kita, organisasi kita ni yang sepakat ni kan, kerja sepakat ni kan, maknanya kita kena sentiasa sebut kita dalam organisasi ni, kita kena macam ni, kita kena buat macam ni, kita kena macam ni. Ya, saya tak. Kita duduk dalam satu pasukan. Ingat tak ada orang boleh hidup sendiri dalam dunia ni. Semua perlukan orang lain. Tukang gunting tak boleh gunting rambut sendiri. Dia kena orang lain gunting rambut dia. Pakar bedah tak boleh bedah sendiri. Dia perlu orang lain bedah diri dia. Pernah tengok? Pisau. Tak ada. Tak pernah tengok. Doktor gigi pun tak boleh cabut gigi sendiri, kena orang lain. Melainkan kes-kes terpencil, Mr. Bean. Itu pun tak boleh berjaya kan. Jangankan hidup, kita tak boleh hidup sendiri. Mati pun tak mandi sendiri. Ada orang mati mandi sendiri. Mak sendiri gayung tu, lari orang kampung macam main-main. Aku besok tak payah susah. Kau kapan-kapan aku pandai aku guling masuk kubur tu. Jangan nak bohong lah, tak ada. Semua perlukan orang lain. Jadi kita ni dalam hidup kita ni tuan-tuan sekalian, kita kena tahu cabaran semakin berubah. Itu sebab kita kena tim. Kena duduk kerja sepakat, organisasi berkat. Semua kena tim. Tengoklah banyak organisasi yang jatuh, organisasi yang terbabit dengan rasuah, organisasi terbabit dengan masalah salah laku, tata tertib, penyalahgunaan kuasa, kan, kata apa, money embezzlement lah kan, pengubahan wang haram lah, macam-macam cerita kan. Ni jabatan ni macam ni, kecoh. Kena faham
Jatuhnya satu jabatan disebabkan isu-isu nasional ni bukan berpunca daripada orang luar, berpunca daripada dalaman organisasi itu sendiri. Surat layang hantar kat SPRM. Siapa hantar? Orang dalam. Tak puas hati, tak boleh tengok orang lain lebih pada dia. Itulah organisasi yang tak akan bertahan lama. Betul orang cakap. Tak boleh tengok orang lain lebih pada dia. Tak boleh. Apa salah dia naik pangkat? Lepas tu adalah wakil syaitan rajim dekat unit tu. Macam mana dia boleh naik pangkat weh? Patutnya engkau. Memang ada yang tukang ngasut tu ada. Memang dia belajar dengan setan betul. Tu sebabnya jangan. Patutnya kita kena faham dalam hal ni rezeki masing-masing. Nampak tak? Tu sebab ni kita kena avoid benda-benda macam tu. Avoid benda-benda macam tu. Kalau nak jalan jauh, macam mana? Kalau nak jalan laju, macam mana? Selalu saya share benda ni. Nak jalan laju, jalan seseorang. Kalau nak jalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Macam deep tak? Deep kan? Kalau nak jalan laju, jalan seseorang. Tapi tak tahu sampai mana. Tapi kalau nak berjalan jauh, berjalanlah bersama-sama. Bertahannya Yayasan Melaka ni sebab berjalan sesama. Itu je. Kalau masing-masing buat hal sendiri apa semua, tak lama tutup lah. Tak payahlah Yayasan Melaka ni tak relevan, tutup lah. Dia akan jadi macam tu. Tak mustahil. Itu yang berlaku pada ada beberapa agensi yang tutup dah tak wujud dah hari ni. Sebab dia kata banyak ni lah, ketirisan lah, itulah, inilah. Puncanya jatuh menjatuhkan satu dengan yang lain. Saya pernah bagi talk dulu dekat KPDN KK, KPDN HCP, tak tahu betul tukar lah. Tukar menteri, tukar nama. Bidang Perdagangan dalam negeri dan haiwan pengguna kejap-jap ni kos sara hidup lah sekarang ni, bekalan makanan lah, macam-macam lah. Tak kisahlah. Tapi saya pernah ada bagi talk dekat sana dulu, Putrajaya kementerian ni. Tajuk dia bicara integriti nota betini apabila kain terlondeh, tajuk dia. Ya, apa sah tajuknya tu? Simple dia. Sebab katalah kita ada ruam dekat buku lali kita ni. Kita ada ruam. Ruam tu makin lama makin besar. So kita kena selesaikan peringkat dalaman kita. Kita pun carilah krim, sapu. Alhamdulillah makin susut-susut, alhamdulillah settle peringkat dalaman kita. Itu sebab setiap organisasi kadang termasuk Yayasan Melaka tak salah saya ada unit audit dalam. Ada sebab tu dia nak tolong selesaikan masalah peringkat dalam lagi. Tapi bila datang doktor pakar, orang ketiga, doktor pakar, nama dia SPRM. Dia takkan tengok ruam tu je tau. Dia londehkan kain tu, semua department terbabit. Benda tak patut jumpa dia cari salah. Akhirnya yang nak kerja pun jadi fed up. Ada satu agensi penguasaan dalam Malaysia ni, bila SPRM masuk, dia siasat semua. Ada yang demotivated, ada yang tak nak kerja, ada yang nak berhenti. Sebab ni puncanya kita tak berganding bahu untuk sama-sama jaga satu dengan yang lain. Sebab nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Nak jalan jauh, jalan sesama. Balik nanti pegang tangan husband, cakap, abang, kalau abang nak jalan laju, jalan seorang-seorang. Kalau abang nak jalan jauh, kita jalan sesama macam tu. Mana kata nak beritahu, benda tu ada kaitan. Macam mana kita boleh bertahan lama dalam rumah tangga? Salah satunya itulah. Sebab kita berjalan bersama-sama. Susah senang sama-sama. Orang lain dapat kegembiraan, kita rasa gembira sama. So apa yang kena ada dalam bekerja? Pertama, kena jujur. Jangan menipu. Semua kena jujur. Boleh. Tak boleh cakap tak boleh. Boleh. Sudahnya tak siap. Apa pun tak buat. Mana? Kena jujur. Tak tahu cakap tak tahu. Oh tahu ni. Ini ada orang kat pejabat kita ni. Cerita pun semua dia tahu. Orang nak menyampah dengan dia. Cerita World Cup, dia pernah pergi tengok World Cup depan mata. Cerita pasal menteri, kawan dia. Cerita pasal ni, dia aku bukan orang lain tu, bukan main lagi. Samsul debat, sepupu. Wah, tiba-tiba ada orang macam tu. Dia memang kalau cerita tu dia semua dia. Nah, nak menang betul. Dia macam tu. Jujur, tak faham cakap tak faham, itu lebih mudah. Saya tak tahu, minta maaf, boleh tak? Tapi tak tahu bukan alasan tu tak buat. Untuk kita belajar, boleh tak ajar saya macam mana nak buat ni? Saya tak faham lah, saya tak pandai sangat ni. Macam mana ni polisi dari segi ni, peraturan keuangan ni macam mana, patut buat macam mana? Itu pertama. Kedua, amanah. Jaga amanah. Yang tentang pejabat, okey ada banyak kerja lah, nak kena siapkan bawa anak. Duduk dia diam, jangan kacau mama. Menyampah aku. Mama saja. Kampung Kelemak, mama menyampah aku. Jangan, saya salah kan. Bukan apa, bukan saya menghina kampung. Tak, maksud saya, kita ni bawa anak kita, duduk dan diam. Nah, ambil kertas orang selai, ambil pen orang sebatang. Kertas, pen, semua pejabat punya.
Kalau benda kecil tak boleh jaga. Kalau benda-benda kecil saudara tak boleh jaga, macam mana nak jaga negara? Macam tu ayat dia. Macam tu lah. Contohlah kan. Benda-benda macam tu. Kita simple je kadang-kadang kan. Ada pula pembekal-pembekal datang pejabat, hantar klaim. Nak pula yang berbangsa Cina datang kat pejabat, dekat-dekat hari Cina. Kita pula yang tanya dia, tak ada limau ke tahun ni? Apa masalah kau sampai kau tanya limau kat dia? Mati kau tak makan limau tu. Tapi kalau kita share dengan jabatan semua, tak apa sangat. Siapa cakap? Berjemaah kau. Jangan tuan-tuan. Sedangkan kat luar melambak dekat dataran tu, masa hari dekat-dekat hari Cina tu, melambak satu kotak besar tu boleh RM5, RM5, RM6, nak habiskan stok. Kenapa kita nak runtuhkan maruah kita sehina itu? Kenapa? Bawa bakul berisi limau, sangat borek payah nak jenjeng. Biar mati di bahan harimau daripada mati digigit anjing. Jaga maruah diri. Faham? Mati kena bahan harimau, steady lah. Macam mana nak mati dengan bahan harimau? Yo, besar harimau tu boleh tahan lah. Mak. Cerita sedap ni kena gigit anjing, lupa langsung mati apa bendanya. Jaga. Faham tak? Tak, jangan kadang lepas tu guna mesin photostat pejabat, guna untuk photostat minit mesyuarat persatuan penduduk, bahal. Photostat IC anak, suap beranak anak untuk tujuan sekolah. Kenapa? Tak halal bagi kita karbon tu dengan selai kertas tu. Tak halal untuk kita pakai. Sebab tu untuk tujuan rasmi pejabat. Pergi kat luar baru 5 sen. Apa tak boleh? Tak boleh photostat kat luar. Oh tak apa, kita buat yang ni. Tak apa, kita buat yang ni. Tapi kita letak 5 sen. Tak boleh. Faham? Tak boleh. Memang tak boleh. Amanahnya bukan untuk itu. Kita tak jaga benda ni, tuan-tuan dan sekalian. Kemudian kita dapat gaji. Kita tak kerja sangat. Kita bagi anak kita duit yang tak halal ni tanpa kita sedar. Jadi darah daging. Kita heran. Kita laki bini, degree, anak kita bodoh melantu-lantu ni kenapa? 3 campur 3 berapa nak? 33. Ha? Di mana silapnya? Aku tahu anak aku kreatif, tapi takkan seteruk itu cakap dia. Benar tak? Jaga benda-benda ni. Nampak? Amanah. Ketiga, jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan saling jatuh menjatuhkan. Jangan. Buang 3 benda yang tak baik dalam hati. Pertama, buang tamak. Kongsi tak apa. Faham orang perempuan? Ingat tu. Jangan tamak. Kongsi tak apa. Faham ke tak faham? Faham tak? Setuju tak? Ni lah perempuan. Tak. Kenapa saya target orang perempuan? Saya tak tanya orang lelaki. Sebab orang lelaki, dia boleh terima ayat tu. Kita ni mungkin tak berzina, kita mungkin tak bunuh orang, kita tak mencuri, kita tak merompak. Tapi satu benda yang kita tak boleh buang dalam hati kita, sangka buruk. Saya kata jangan tamak, kongsi tak apa. Kongsi apa? Kongsi maklumat, kongsi ilmu. Makanan, makan tak habis, kongsi makan sesama. Kenapa kita fikir pasal benda-benda lain? Suami lama balik, cik perempuan lain. Awak gimana? Apa hal? Ingat rumah ni hotel, sound suami. Sedangkan suami yang beriman dan bertakwa ni, memang iya pun dia menggatal lambat balik tu kan? Tak, tu sebab kena jaga. Pertama, jangan tamak. Kedua, jangan sombong dekat pejabat. Nak belagak dengan apa? Datuk Ridwan ni daripada dia saudara, sampailah dia datuk. Aku dulu saudara sama dengan dia, tapi bila datuk dia tinggalkan aku seorang. Macam tu lah, tak apalah. Adalah gurau. Tak, datuk ni dulu saya jemput dia sampai ke TV Hijrah. Memang humble bahasa baku. Humble. Dia rendah diri lah. Betul, masa tu cerita pasal sangat kewangan rumah tangga. Bincang pasal macam mana kita buat pengurusan kewangan. Tanya dia. Betul. Relax pada dulu sampai sekarang. Kalau ajak lepak minum macam tu, tak payah nak protokol-protokol sangat. Steady dia. Sekarang dah pengurus besar.
Cara duduk pun dah lain. Contoh aja. Gurau. Tak, tapi betul. Tu sebab kita kena ingat kan, satu benda perkara, jangan sombong. Tak ke mana pun kita nak sombong. Rumah besar sampai masa dulu masa saya belajar dekat UiTM dekat London, lalu Gajah Melaka dulu. Lendu. Saya tengok dalam perjalanan tu ada satu rumah tu besar betul. Aku kalau ada duit aku nak buat rumah macam ni. Tapi hari ni orang tak heran dah rumah tu. Lambak dah rumah yang macam cantik besar-besar. Kereta besar, kereta baru berapa lama rasa baru? Banyak kali kedua, bagi ketiga dah boring dah. Tak ada apa dah. Naik motor sama juga. Dia tak rasa macam selama-lamanya. Ingat tak kata dia? Ingatlah dunia ni hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Jadi tak payah nak sombong-sombong. Penyanyi tu je tengok. Dulu menyanyi mungkin hebat lagi. Tiba-tiba masuk Gegar Vaganza minta nyawa nyanyi lagu sendiri. Lagu sendiri tak boleh nyanyi. Dulu berlakon jadi hero. Sudah watak bapak dah hari ni. Dulu jadi heroin. Sekarang jadi bibi. Saya cakap Indon ni. Nak cakap apa? Nak sombong dengan apa? Weh, dia dekat pejabat dulu nombor 1 tu. Oh, jawatan tinggi tu, nombor 1 pejabat. Tiba-tiba kat masjid kat ujung tiang, pencen. Sampai masa pencen kau nak belagak dengan apa? Betul tak? Jangan sombong. Nak belagak dengan Samsul Debat berapa lama? Kan? 2-3 tahun yang tak lama suatu keluar pecahbah lain. Samsul Debab, Debu semua ada. Apa? Kan kita tengok ada zaman-zaman ni. Sampai masanya kau ada orang lain. Saya tu saya kanggung masa abang memang sibuk sekarang. Sabar. 2-3 tahun lagi abang nak tak ceramah, duduk rumahnya kau muntah dengan muka abang. Sudah lah kata. Itu kena terima hakikat. Kita takkan selamanya di atas. Betul tak? Itu sebabnya tak usah nak sombong-sombong lah. Jumpa orang yang belagak lah. Ketiga, jangan dengki. Dengki bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Punya teruk di Malaysia ni. Dua-dua pakai. Hasad, dengki. Ada je tak puas hati orang. Dan kata Ustaz Said Abdul Kadir Al-Jufri, kalau kenal Ustaz Said Abdul Kadir kan, dia kata apa? Salah satu tanda dengki ni adalah apabila orang lain dapat kegembiraan, kita tak rasa apa-apa, maknanya dengki dah ada. Faham tak? Dengar-dengar Datuk Ridwan dah dapat naik jadi pengurus besar Asam Melaka. Dengar kat tu. Tak rasa apa. Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Dengar tu. Dengar-dengar dia naik pangkat. Yalah, semalam 5 orang kot, tak salah aku. Dia salah seorang tu. Tak rasa apa. Dengar-dengar ada beli kereta baru. Yalah, loan senang sekarang ni. Dengar-dengar apa ni, anak dia dapat semua A peksa. Yalah, semalam pun Kementerian Umum 20,000 jadi anak dia salah seorang tu. Dia tak rasa apa. Maknanya dengki dah mula ada, kita tak sedar. Tapi kalau ayat macam ni, dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni, tak pakai kabel pakainya tu, confirm dengki. Confirm dengki. Dengar-dengar dia beli kereta baru tapi dia curi duit tu, confirm dengki. Dengar-dengar dia naik pangkat tapi dia jilatnya bos tu, confirm dengki. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa itu, macam anak dia seorang pandai, confirm dengki. Jadi sepatutnya apa? Dengar-dengar bos kita dapat pergi haji tu ni. Ya ke? Alhamdulillah. Aku nak jumpa dia lah bos. Papa kalau bos pergi haji, jangan lupa doakan saya. Saya pun nak pergi juga. InsyaAllah tak ada masalah. Dah daftar belum? Belum. Macam mana aku nak pergi? Siapa yang baru daftar hari ni, InsyaAllah kalau tak ada apa-apa bintang, boleh pergi pada tahun 2148. 3 kali mati hidup tak boleh pergi tu. Mati hidup. Belum. Boleh mati balik ni. 3 kali. Tapi boleh buat rayuan lah. Dengar-dengar dia dapat naik pangkat. Alhamdulillah, papa boleh minta tolong dia. Dengar-dengar dia beli kereta baru. Ya ke? Dia tu dah rajin tumpangkan orang. Boleh kita tumpang kereta dia pergi kerja. Time-time isi minyak, buat tidur. Contoh kan. Dengar-dengar anak dia dapat semua A peksa. Alhamdulillah, ada juga anak-anak staf kita yang pandai. Tu, buang. Apa maksud dengki? Koma. Macam tu lah. Boleh tanya, koma, darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Dah contoh. Apa maksud dengki? Macam tu lah. Tak puas hati. Sebab dia seorang. Saya pernah camah tu camah maulud kat satu masjid kat Kuala Pilah. Tak nak sebutlah masjid mana. Makcik, apa maksud selawat makcik? Apa maksud selawat? Seorang makcik tanya. Nak camah lah. Tanya pula. Kena sound pula. Dia soundnya aku zamsing tu makcik. Nak kira senyap tu okey lah kan. Sebenarnya dengki, kalau kita faham maksud dengki ni macam apa saya nak bagi tahu ni, insya-Allah kita tak nak dengki dah. Dengki
samalah artinya seolah-olah kita mempersoalkan apa yang Tuhan dah tentukan untuk orang lain. Itu dengki. Cuba kalau kita dapat sesuatu kegembiraan, contoh kita naik pangkat, kita happy ni, tiba dengan satu suara, dia tak layak sebenarnya, apa perasaan kita? Sedih. Jadi kalau kita tak nak sedih, jangan kita buat orang lain sedih. Itu je. Ingat tu. Kita tak dapat naik pangkat, tak apa. Sebenarnya orang naik pangkat ni semua ada tanggungjawab. Jangan aku petikai kita duduk kursi banquet ni, tengok dia duduk sofa, tangan cengar. Contohlah kan. Contohlah petikai. Tanggungjawab dia besar. Siapa yang grade, you all pun pakai grade juga ke? Kalau yang grade 19, balik pukul 5. Grade 22, pukul 5.30. Grade 36, pukul 6. Grade 41, pukul 7 ke atas. Grade 44, mungkin balik dalam pukul 9 malam. Grade 48, 10 malam ke atas. Kira pengurus besar memang tidur sini terus lah kita. Contohlah, nak beritahu tanggungjawab tu. Tanggungjawab besar. Kenapa kita nak minta? Jangan minta-minta jawatan ni. Tanya, siapa yang baru-baru ni naik pangkat? Cakap. Siapa baru-baru ni naik pangkat? Memang tak ada yang masih naik pangkat lah. Baru tahun ni, tahun lepas. Siapa? Contoh. Angkat tak? Okay, Puan daripada dulu pangkat apa? Ada. Sekarang? Okey, duduk. Tengok. Tanya dia. Adakah jawab? Tak. Tahulah kau nak apply. Kita happy. Tahu. Mana tak dengki lah tu. Yang tepuk tadi dia tak dengki. Betul. Faham? Tak, maknanya saya nak tanya, adakah beza tak dulu kerja matu tak payah jaga bil tu dulu dengan penolong pegawai? Beza kan? Tiba-tiba kerja banyak sekarang. Aduh. Betul. Siapa yang dapat anugerah Ahmad Cemerlang kali tu? Tahun lepas. Siapa dapat tahun lepas? Berapa orang angkat kan? Tak payah tunjuk. 1, 2. Satu, dua. 2 orang je. 3 orang, 4 orang. Okey. Cuba tengok kan. Panjang muncung orang. Kau tengoklah apa dia naik pangkat. Diri dia APC. Apa kita tak kerja ke weh? Ayat dia. Macam dia seorang yang kerja, kita ni apa? Dia keluar. Saya kata tak. Itu sebabnya kita kena jaga. Tak payah kita nak dengki orang. Rezeki dia, aku ni memang tak ada rezeki ni. Aku tengok lah. Memang tak akan ada lah. Selagi mana dia duduk situ, kita takkan dapat. Dah, salah. Sedangkan macam-macam Tuhan bagi kat kita. Contohlah, kita nak apa dalam dunia ni? Dah lah tu, sabar. Contoh apa? Dia gemar mengulas apa yang aku cakap tu. Nah. Tak, kita, okey, contohlah. Orang nak rumah besar, nak kereta besar, nak duit banyak, nak pangkat tinggi, nak pengaruh. Contohlah, 5-5 ni kan. Kalau saya bagi 5-5 ni, saya happy tak sebenarnya? Rumah besar, kereta besar, duit banyak, pangkat tinggi, pengaruh lagi. Saya nak tanya, happy tak? Tanyalah, bagi nak tak? Nak kan? Happy, betul. Siapa tak happy? Duit, ada rumah besar, kereta besar. Selama ni kita ingat kita duduk rumah kecil, kita dapat rumah besar. Tapi katalah Tuhan ambil satu benda yang tak ada kena-mena dengan 5 ni, dia jadi tak happy juga 5 ni. Contoh, Tuhan tarik kesihatan kita. Tak happy ke? Ataupun minta maaf cakap, Tuhan ambil nyawa mak kita. Perasaan tu dah tak sama. Kalaulah mak masih ada ayat kita. Tanyalah orang yang dah tak ada mak, tanyalah. Raya dah tak sama. Minta maaf saya bawa cerita tu sikit lah, tapi iyalah, itulah yang saya kata, hati-hati dengan benda yang kita nak. Kita rasa kita tak dapat, saya tak dapat. Aku memang tak ada rezeki. Jangan cakap. Tuhan mungkin tak bagi kita naik pangkat, Tuhan tak bagi kita APC, Tuhan bagi anak yang bijak, anak yang baik. Mama tak sihat Mama dah makan ubat ke belum? Allah. Saya nak tanya, kalau anak kecil cakap macam tu, sejuk apa? Tengok, sejuk perut, sejuk hati. Sejuk perut ni kombong ke tu? Kombong.
Kalau anak cakap tu, mama nak ubat ke belum? Mesti, Allah, anak mama. Kan macam tu. Hati. Ada anak mama. Jangan nak bohong lah. Tu sebab kadang Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami penyayang. Suami balik, sayang. Abang balik ni, sayang. Abang, masaklah. Saya tahu kan hidup abang macam mana kalau tak nampak aku siapa saya. Kau tak nak geli-geli sangat lah. Kau happy ke tak kau cakap? Itulah dia orang perempuan. Geli, ye. Tak. Okey, saya nak tanya. Orang perempuan, tuan cakap karakter, sifat suami yang kau suka. Seorang lelaki tu yang kau suka macam mana? Bagi satu. Romantik lagi. Kelakar. Tengok. Dan dua benda ni dia lupa bila dia dah kahwin. Boleh suami? Hai, tiba-tiba rindu kat you lah. Orang ni nak mati ke apa? Tengok buang tabiat mak. Bukan buang tabiat, dia nak buang tabiat lama, nak ganti tabiat baru. Lepas tu buat kelakar kan? Awak ni tak boleh serius ke? Apa ni? Jangan sampai romantik dan juga kelakar suami kita dihargai oleh orang ketiga. Orang ketiga cakap, you ni kelakar lah. Mesti wahyu gelak hari-hari kan? Langsung jadi Jaludin Hasan. Well, you aja yang cakap macam tu. Hakikatnya. Tu sebab saya kata tadi. Tu sebab kita kena appreciate. Itu sebab saya kata tadi. Kita terlupa. Jangan kita jaga hubungan satu dengan lain. Jangan persoalkan apa yang Tuhan dah bagi kat orang lain. Orang lain happy, kita happy. Nampak tak? Dengar-dengar dia beli kereta baru. Dengar anak dia bagus. Alhamdulillah. Anak-anak dia dapat semua ya ke? Alhamdulillah. Ada juga anak staff kita yang pandai. Alhamdulillah. Kita happy. Itu yang terbaik. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Malam tadi, berapa ramai yang tidur malam tadi terlelap, tak sempat minta panjang umur. Tengok TV, terlelap. Bangun dalam tidur, masuk dalam tidur. Kan? Tiba-tiba pagi tadi hidup lagi. Tuhan bagi. Tak ada bangun. Aduh, kenapalah hidup lagi ni? Ada bangun kecewa. Lah dia pun hidup juga. Kau mengharap sangat lagi kau mati? Tak, contohlah kan. Tuhan bagi walaupun kita tak minta. Pagi ni ada yang tak perasan, ada yang tak tahu ada seminar. Mungkin minggu ni dah tahu, tak tahu, sedangkan yang menguruskan kerasukan dan kebajikan ni menguruskan. Syamsul Debat datang ke Yayasan Melaka. Berapa lama booking? Setahun. Main-main ke? Panggil penceramah tak nak mengalah. Bukan penceramah Melaka panggil ni. Top 5 Malaysia panggil. Oh, okey. Tak ada. Bukan. Saja je. Tak ada. Tak adalah belagak lah pula. Tak ada. Astagfirullahaladzim. Tak ada. Tak ada. Bukan. Tak, tu saya kata tadi. Saya kata tadi kan. Kita, Tuhan bagi kan. Kita tak minta pun. Yang mengurus ni, sakit perut ni penganjur ni. Dia tak. Confirm tak dia datang. Saya tak ada kerja. Saya ceramah je lah. Syukur saya dapat ceramah. Betul. Bukan ada kerja. Ni bayar berapa pun tak tahu ni. Saja nak ingatkan. Adalah. Bukan. Tapi betul. Tu buat saya kata, bersyukur je lah. Syukur. Dan kemudian, apa yang kena ada pada diri kita? Percaya pada hikmah. Tuhan tak bagi ni, ada sebab. Tuhan bagi ni ada sebab. Tuhan tak bagi ni, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi suami romantik. Tuhan bagi kita tak ada hutang pun. Contoh mungkin. Tuhan bagi anak, ada orang duit banyak, rumah mewah apa semua. Rupanya anak dia ada yang sakit-sakit tertentu. Anak-anak kena ni. Ada seorang budak tu saya bagi sumbangan sikit lah. Budak tu daripada darjah 4, darjah 3, darjah 4, dah kena insulin. Dia kena tiba kandungan gula dalam darah dia tinggi dan dia boleh jadi kolaps kalau dia tak dapat tu. Dia minta sumbangan. Tu saya kata, Tuhan bagi. Ada orang tu kena dialisis. Kan? Ada orang tu kena sakit macam-macam. Tiba-tiba tak tahu jantung berlubang. Macam-macam. Saya sendiri pun ramai yang tak tahu. Hari Jumaat tu saya kolaps. Saya tumbang hari tu hari Jumaat. Lepas tu masuk hospital. Tiba-tiba sebab terlalu penat.
Hari-hari ceramah. Pagi tadi Putrajaya, petang ni sini Melaka, malam kan Slim River, sok pagi Pendang, petang malam Penang. Tahulah apa ni. Tak apalah, kena terima lah. Tengok tu rakyat debat. Kenapa tak dengar kau ngumpat apa? Kata, Malaysia! Wajar tu. Tak tu tak. Tapi itu sebab saya kata dalam hidup kita ni, terima as it is lah. Tuhan bagi tu kita terima. Kalau nak kita minta je, ya Allah, bagilah yang terbaik. Jangan bergantung dengan manusia, kita akan kecewa. Tak pada Tuhan. Nampak tak? Percaya pada hikmah. Tanam tobu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup percaya pada hikmah, salutan garam terasa tawar. Deep tak? Deep kan? Iya, biarlah suami kita tidak setampan Aaron Aziz, Fatah Amin. Biarlah isteri kita tidak secantik Nilofa Fazura, Maya Karin. Syukur. Sebab bila tutup lampu, sama. Kau ingat yang lawa-lawa ni menyala muka tutup lampu? Tak ada. Kan? Taklah lawa mana. Cukuplah isteri kita macam tu. Cukuplah suami kita. Tutup lampu gaba-gaba terasa. Dah, okey, settle. Apa lagi yang kau nak? Sudah mengada pula. Betul tak? Simple je. Lawa, berapa lama lawa? Tu yang lawa, laki lawa, bini lawa, artis cerai juga. Kan? Wah, saya ni macam ni. Syukurlah badan kita macam tu. Dah kahwin, memanglah membalancing lagi sikit. Biasalah. Nak menterdarah macam-macam hari-hari. Lepas tu sibuk nak kurus. Boleh tak nak kurus? Boleh. Kenapa nak kurus? Sebab apa nak kurus? Sebab apa? Produktiviti. Sihat. Macam tu lah. Nak cantik. Tak ada kena-mengena. Kurus dengan cantik bukan sama kategori. Kalau muka kau tak boleh blur tu, memang tak boleh blur jugalah. Tak, tapi janganlah salah faham. Sebab kecantikan tu sendiri subjektif. Lawa kat orang ni, tak lawa kat orang ni. Itu je. Tu sebab nak kurus, nak apa, tanya husband. Abang, saya okey tak badan macam ni? Abang suka badan tu macam ni. Maintain. Bila peluk tu, zop, takat tu je. Okey lah. Mantap. Ini kurus-kurus. Hele. Macam peluk tiang menjadah. Betul. Ada setengah suami dia suka macam tu. So ikutlah. So janganlah kita terburu-buru nak ni. Pernah kita bincang dengan orang lain. Tak payahlah kau kurus sangat, tak lawa weh. Biar kau macam ni. Cabi. Macam tu. Macam tu dia nak je. Bila ambil gambar sibuk adjust. Tergemuk je lah, apa salah kau. Orang lelaki ikhlas je. Sini lah. Biar apa potong badan dia separuh, ambil gambar macam tu. Ada macam tu. Ni cakap betul ni. Nampak Kemudian apa? Bertanggungjawab. Kita dalam bekerja kena tanggungjawab. Tanggungjawab dengan kerja kita. Jangan gemar menyalahkan orang. Saya tahu, tu dia. Ni kerja dia. Apa tak patutnya dia. Saya tak tahu dia letak fail ni atas meja saya. Saya tak tahu. Kamu letak fail. Saya diarahkan letak atas meja dia. Saya pun tak tahu. Sudahnya semua salah orang. Gemar menyalahkan orang. Tanggungjawab tak ada. Macam cerita bangau-bangau. Kenapa bangau kurus? Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang sangat. Kenapa rumput panjang? Kebau takkan. Kenapa? Perut sakit. Perut sakit kenapa? Kenapa? Makan nasi mentah. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah besar? Hujan turun kenapa? Kata pagi kenapa? Betul mak. Dia salah kawan, salah orang. Datuk kena bangga tau. Sebab dia orang hafal lagi lagu tu. Aku saja yang test tadi beria kau ya. Berkerut mata. Lepasnya apa? Aku tak tahu pula. Staf kat SM Melaka ni, dia boleh percaya hujan turun sebab kata panggil. Agaknya yang tadi kan MC dia. Daripada hujan tiba berhenti, hujan balik berhenti. Agaknya katak lah punya hal ni.
Kan? Tak, betul lah tu, tak, lagu tu bagi mesej orang dulu ajar kita nyalahkan orang. Tu sebab anak kita jadi macam tu. Kenapa isap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dia bagi. Kamu bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah, pening. Dalam banyak-banyak binatang tu ada seekor binatang yang paling gentleman. Itu ular. Ular, kenapa kau nak makan katak? 3 kali dia ulang jawapan tu sambil merenung tepat pada mata yang bertanya. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Memang makanan aku. Dan jawapan hujungnya dah dipadamkan oleh Jabatan Akib Negara. So what? Dia kata. Kenapa tak siap kerja? Kenapa kamu tak siapkan kerja ni? Minta maaf tuan, saya minta maaf. Saya tak perasan benda ni. Memang salah saya. Sekarang tuan nak saya buat apa? Simple je. Aku salah. Itulah yang lelaki lakukan selama ni. Lelaki dia tak suka panjang. Memang salah I tahu salah I. Fine. Sudah, diam. Diam. Salah I, okay? Fine. Oh. Orang perempuan dia tak mahu dia macam tu dia. Selagi boleh dipanjangkan. Okay, fine, ni memang salah I. Tapi dia tahu kan kenapa I buat benda ni. Dia nak juga explain tu. Tu beza lelaki dengan perempuan. Okay? Itu perbezaan. Tu sebabnya lelaki dan perempuan ni ada satu istilah Jawa tu disebut reciprocal process. Saling lengkap melengkapi. Oh, macam Jawa ni. Seterusnya, apa yang kena ada? Respon positif. Jangan kita negatif. Tak boleh lah. Kita buat program ceramah petang. Tak nak lah petang. Nanti lewat orang nak balik. Buat pagi lah. Pagi janganlah. Nanti awak sangat banyak kerja. Ada meeting lah apa semua. Habis macam mana? Tak payah buat lah. Okey. Negatif semua. Nampak notis. Mulai berapa bulan. Semua staf Yayasan Melaka. Tidak dibenarkan begini. Hendaklah macam ni. Stop sign. Pengurus besar. Tengok orang tak puas hati kat notis board ni. Tak apa-apa lah. Nyusahkan orang ni. Dia pernah fikir kita tak? Kamu cubalah tanya kita dulu. Weh. Oh, marah. Yang seorang tu lagi lah. Kau benda-benda buatlah. Akak dah nak pencen. Yang seorang tu pula. Pernah dengar tak ayat tu? Kita pun macam balik. Kepada anak bersara, sila abaikan notis ni. Tak ada pun. Sedangkan notis tu untuk semua. Kan? Positif. Pengurus besar dengan pengurus semua bincang macam mana nak buat yang terbaik untuk staff tu, sebab dia keluarkan circle dia tu setelah bincang. So kita buat dulu positif. Kemudian apa yang kena ada? Seterusnya apa yang kena ada pada diri kita adalah kita kena ada apa yang disebut sebagai ikhlas. Bekerja tu kena ikhlas. Apa maksud ikhlas? Buat sesuatu tidak mengharapkan balasan, wa imma, terima kasih pun tidak diharapkan. Orang kita ni lain. Aku tolong dia ikhlas weh. Dia terima kasih pun tidak. Itu tak ikhlas sebenarnya. Ingat tak orang tua dulu bila dia tolong kenduri kenara, lepas tu dia cakap, terima kasih lah kau tolong aku ni. Tak payahlah kau ngada lah, kau tak ada benda pun lah kau ni. Kena marah, terima kasih. Itu ikhlas. Dan lebih mendalam lagi, ikhlas ni adalah kita tidak mengharapkan pengiktirafan manusia. Yang kita harapkan hanyalah daripada Allah semata-mata. Itu ke? Senang hidup kita. Tak apalah, aku tak naik pangkat, tak apa, Tuhan bagi benda lain. Tuhan bagi anak pandai semua. Ada orang tu dapat cepat kahwin, cepat dapat jodoh. Ada orang tu jambatan dia pendek, cepat dapat jodoh. Ada orang jambatan dia panjang, lambat dapat jodoh, tapi dapat yang terbaik. Ada orang tu jambatan dia dah pendek, banyak kali pula tu. Contoh. Ada orang tu langsung tak ada jambatan. Sebab apa? Tuhan bagi peluang dia berbakti pada kedua orang tua dia. Semua ada sebab. So jangan petikai. Alah, hidup aku macam ni lah, hidup aku ni bala lah, musibah lah. Jangan. Kemudian apa yang perlu ada dalam bekerja? Zaman ni kita kena sepakat. Tiba-tiba semua pakai teknologi. Semua nak pakai teknologi. Okey, kita ada Google Meet malam petang ni. Kena buat Google Meet. Join Google Meeting. Itu masa PKP. Terpaksa. Kita tak ada pilihan lain. Baru tahu azabnya kerja kat rumah. Dengar bos cakap, hang. Maka apalah kau nak korek pula bos ni. Lain tak ada. Betul tak? Kita kena sepakat. Kan? Steady abang ni. Istiqamah daripada tadi ni. Lain kali bawa stand kan. Lamanya pula. Risau aku. Rasa macam ada penaziran pula. Tak adalah. Okeylah. Jadi mana kata? Sekarang zaman ni kita kena cepat. Lambat kita akan ketinggalan. Ini zaman teknologi. Kena ikutlah. Macam saya Samsul Bat dulu ceramah. Tiba-tiba orang tanya masa PKP, Ustaz tolong buat ceramah online. Tolonglah Ustaz.
Kalau saya kata, tak maaf, saya tak ceramah online, saya ceramah fizikal je. So, tunggulah, dah reda PKP besok, saya ceramah lah. Maknanya 2 tahun Samsul Debat jadi tak relevan. Tak relevan dah 2 tahun. Orang takkan dengar suara Samsul Debat 2 tahun. So, saya dulu terima jugalah. Saya tak pandai masa tu. Kita tu lah kamera live, itulah phone. So, kita pun adab macam tu, kita pun tekan, kita pun lari bersini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam aku ceramah, kamera tak on. Untuk Kementerian Pengajian Tinggi, beria aku. Rupanya 33 miss call. PA telefon, apa telefon. Dia daripada rumah, yang Kementerian Pengajian Tinggi masa tu kat Putrajaya. Kenapa tak start ni? Start ni. Petang tu ulang balik. Ceramah yang sama, tajuk yang sama, durasi yang sama, suasana berbeza. Dah macam nak ngomong dengan puasa. Maka kita... Iya. Betul, macam-macam tu kan. Tu sebabnya kita kena cepat. Kita kena kuasai. Kedua, kita kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Ada peluang seminar, datang. Ada penceramah, datang. Jangan pilih penceramah, datang. Petang ni adalah suasana yang paling menggembirakan ceramah. Betul tak? Sebab tak payah kerja. Tak mintalah sampai pukul 5 weh, balik terus. Contoh. Nabi orang sini tak adalah. Sebab kita jangan pilih penceramah, datang, dengar. Sebab sentiasa ada benda baru yang dia akan sampaikan. Yang ketiga, apply. Jangan dengar saja. Kita kena buat apa yang disuruh. Benda baik kita amalkan, benda tak baik kita tinggalkan. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Kicau-kicau tiung batu sehingga sekejap di dahan mati. Sudah resam orang tak berilmu. Ibarat kayu lurus dibuat titi. Kayu lurus buat titi kena lanyak je. Itu sebab kita kena ada ilmu. Kena belajar. Enhance our knowledge. Rejuvenate ourselves. Mana meremajakan pemikiran kita. Rejuvenate ourselves, otherwise we harden. Kalau kita tidak meremajakan pemikiran kita, kita akan menyusahkan orang lain. Dan tak nak. Kalau ikutkan usia tua dah. Tapi teknologi itu menyebabkan kita jadi remaja. Setua-tua manusia di Melaka ni, di Malaysia ni, dah ada grup WhatsApp. Akom, Walab, Ketna. Main bahasa ringkasan, Ketna. DGR, dengar. CRMH, dengar ceramah. Dengar ceramah. SP, sep ceramah. Siapa ceramah? Samsul Debat, nama aku benda ringkas. Zaman sekarang. Nampak tak? Betul saya kata tadi. Kita kena cepat, kita kena hadir pada peluang yang baik, kita kena apply. Mantapkan pengetahuan kita. Seluruhnya profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan kerja. Kita tak salah kita nak matlamat peribadi kita nak bonus, kita nak, tak salah. Tapi output yang kita bagi, kerja kita sampai tak pada tahap standard yang kita nak tu. Biar kita akan rasa puas bila dapat gaji tu. Ada orang dapat gaji tak rasa apa, maknanya ada masalah dengan kerja kita. Nampak tak? Tu sebab kerja betul-betul, kerja rajin-rajin. Kadang orang perempuan pernah tak? Dia dah dapat gaji, dia bayar bil berlebih lagi. Pernah tak? Apa yang tak bayar lagi ni? Boleh cek-cek, semua dah bayar dah. Rupanya tukar wallet dengan suami. Suami lah tak cukup, pergi duit aku ni. Contoh tak adalah. Benda tu jarang berlaku lah, tak adalah. Tak, maksudnya keberkatan tu. Nampak Itu sebabnya kita ni dalam hidup kita ni kena buatlah profesional. Jangan campur aduk. Time kerja betul-betul. Jangan buat benda-benda peribadi. Ni TikTok waktu kerja, tak kena. Jangan. Melainkan memang kita ni bahagian unit media. Memang kena jawab persoalan-persoalan yang dilontarkan orang melalui media, melalui TikTok. Kan? Kita kena buat konten. Tu lain lah. Kita tak ada kena-mengena yang kita sibuk tengok status kita, tengok follower berapa. Tak perlu. Jaga tu. Waktu kerja, profesional. Time kerja betul. Bila kat rumah, profesional juga. Kat rumah jadi isteri betul-betul, jadi suami betul-betul. Takkanlah penguruh besar balik rumah. Assalamualaikum. Ayah, dah buat appointment belum? Wah, teruk bapak macam tu. Tak adalah. Datuk tak macam tu. Dan contohnya kita balik rumah, kita jadi seorang ayah. Tinggalkan pangkat kita ni kat luar. Saya sebagai penceramah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim. Apa hal pula ceramah lagi kat rumah? Tak perlu. Balik rumah, Assalamualaikum. Abah. Sekejap. Abah pun duduk. Apa cerita? Tadi bakar kat sekolah kan? Bagi telinga kita kat anak-anak kita. Profesional. Seorang isteri, jadi isteri yang baik di rumah. Suami balik.
Susah nak jumpa. Saya banyak dapat rungutan sekarang ni. Suami penat balik kerja. Tengok kau tengok dia mesti menjawab ni. Kau dengar aku jawab. Suami balik, suami duduk aja macam saya duduk aja, isteri saya tu duduk sebelah saya. Abang okey bang? Penat mesti penat abang Abang. Ramai yang tak buat. Tengok. Dia kita pun penat. Aku dengar lah kau umpat aku apa aku dengar. Tadi aku lalu dengan Datuk tadi kau dengar aku tak dengar ke? Tingginya. Aku dengar tadi. Bukan kata perlahan ngumpat. Tapi betul. Tanya abang macam mana abang okey ke? Tak, bukan apa. Bukan sebab saya tahu you all penat. Kerja yayasan Melaka paling penat sekali kan. Tapi ganjaran dia syurga. Sian abang penat Alah, saya pun penat juga kan. Alah, penat saya pun bang. Abang tu ketua keluarga. Abang kerja elok. Sentiasa doakan abang. Tak, orang lelaki jangan risau. Tu takkan berlaku. Dia buka tudung, dia dah kembang, dia pakai baju binatang. Apa hal lambat balik? Kerja yayasan ni kot. Berapa jauh dia sampai rumah? Adalah sudah sound. Jangan. Lagi satu, jangan kita attack suami kita, tekan-tekan suami kita. Suami dia banyak dah tekanan dia dekat tempat kerja. Kan? Tapi orang perempuan, bila tengok dia dah sikit, bang, ni ada benda nak cerita ni. Apa dia? Pagi kau nampak kerja kan? Lah, ya ke? Ada masa, janganlah berlumba-lumba nak berlawan tekanan tu. Ada satu lagi, tanya soalan bagus-bagus lah. Berbalik. Dia memang berbalik. Kau expect apa 5.30 ke 6 sampai rumah? Berbalik bang. Apa tu? Dia memang berbalik. Kenapa kau tanya soalan tu? Berbalik bang. Tak, baru nak pergi buta. Kan? Siapa suruh cakap abang? Tengok abang pun tahu. Mesti abang penat kan? Kan bagus. Tadi memang abang penat. Tapi tengok wajah isteri abang, langsung hilang penat. Abang macam tertahu je saya tak masak ni. Contohlah. Okey. Jadi mana kata apply, mantap kepada profesional. Seterusnya apa? Iltizam, bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas kita. Sebab hasil tu akan membawa keberkatan rezeki. Organize, susun atur strategi dalam bekerja. Jangan main belasah. Tak apa, ni simpan, ni kemudian boleh buat. Ini apa tak? Kena siapkan secepat mungkin. Jangan kita tangguh-tangguhkan. Contoh kita kadang nampak benda ni tak ada apa-apa lah. Contoh misalnya lah kita tangguh-tangguh kerja ataupun kita keluar minum, kita lepak, kita rasa tak ada apa-apa. Contoh ada satu department, hanya dia seorang je boleh selesaikan isu tu. Contoh Kemudian pada waktu tu kita keluar pergi minum. Keluar pergi minum dan kita berlama-lamaan, kita cakap tak ada apa-apa pun, dalam pandai lah orang ni. Tapi kebetulan saya ni, Samsul Debat ni kebetulan tengah sibuk. Itu je masa yang saya boleh datang berurusan dengan department tu. Saya datang, saya tunggu, nak jumpa ni. Kejap dia keluar ada hal, kejap tunggu Kalau lagi minum ni. Akhirnya setengah jam, 1 jam, tak apalah, lain kali lah saya datang. Kirim salam lah kat dia, saya pun balik. Maka hak saya telah diambil tanpa sedar oleh orang tu. Melainkan dia memang ada meeting, melainkan memang dia tak boleh elak, memang benda tu dia memang tengah buat kerja. Dekat situlah efek keberkatan. Masa itulah akhirat besok Tuhan tanya, kenapa kamu tak buat benda ni? Kenapa tak buat benda ni? Kan Nabi kata, kan, siapakah yang muflis tu? Akhirat tu siapa yang muflis? Yang muflis itu bukannya orang yang tak ada duit, tak ada emas, tak ada dinar. Tak. Tetapi orang yang muflis itu adalah orang yang ambil hak orang lain. Termasuk hak saya tadi. Sebab kita jangan main-main tau. Kita rasa macam tak ada apa-apa. Kita keluar, rupanya kita je boleh selesaikan isu tu, dan orang tu tak dapat selesaikan, kata itu je masa orang tu ada. Sebab hati-hati. Itu sebab saya kata benda ni mustahak, kena jaga. Kan? Organize, susun atur strategi, buat kerja cepat, buatkan. Kemudian last kali, perbetulkan niat kita dalam bekerja. Niat kenapa kerja? Saya pernah ceramah untuk grup-grup nak bersara tu, grup nak bersara di PPM. Dia pinjam Dewan PPM, Pusat Perubatan Istimewa Malaya.
Masa tu ada grup yang nak bersara, ada lagi 3 bulan, ada 3 minggu, ada yang minggu depan dah nak bersara, ada yang dah bersara, baru bersara. Dia buat kursus tu, saya kata, salah satu sebut, saya kata, nak jadikan kerja ni sebagai satu ibadah, adalah pertama benda baik, diizinkan oleh Allah cara kerja kita, dan niat kerana Allah. Ada 3-3 ni dapat pahala ibadah. Adalah seorang tu, ya Allah menyesalnya saya. Kenapa? Dia dulu kerja baik. Kerja apa? Jabatan Kebajikan Masyarakat, bagi bantuan ke orang je, walaupun bukan duit dia, peruntukan berkerajaan, bagi ke orang, benda baik. Dia pergi sampaikan bantuan tu, kaedahnya betul dah, SOP ngikut dah, tapi dia terlupa niatkan Allah. Rugi betul. Dia dapat pahala, tapi tak dapat pahala ibadah. Macam bantuan Yayasan Melaka untuk bantuan pelajaran akademik, orang sambung belajar kan, kita uruskan, kita isikan, kita masukkan data dan uruskan orang ni, duit dia masuk dalam akaun dia, contohlah kan. Dan kita niatkan Allah, bayangkanlah pahalanya macam mana. Budak tu dapat pula sambung belajar, budak tu dah keluar pula, kerja pula bagus, ya Allah mengalir-ngalir pahala. Sebab niat ni mustahak. Nampak tak? Kahwin pun kadang lupa niatkan Allah. Kenapa kahwin? Mak bising. Kenapa kahwin? Kawan-kawan habis semua kahwin dah. Kenapa nak kahwin? Umur berapa dah ustaz, bila nak kahwin? Kenapa nak kahwin? Geram tengok dua perempuan, lagi teruk. Nak kahwin, mak bising. Memang mak bising kerjanya. Masa bila mak tak bising? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Bila kau nak kahwin? Dah kahwin? Bila kau nak beranak? Beranak, laki je nak kau. Bila dapat anak perempuan? Dapat anak perempuan, beranak je kerja kau. Salah pula beranak tu dah. Susah nak jumpa. Kenapa kamu nak kahwin? InsyaAllah ustaz, saya nak kahwin ni kerana Allah. Biasanya yang jawab kahwin kerana Allah ni biasanya lelaki yang dah kahwin. Sebab tu je jawapan yang dia ada. Sampai hati abang buat saya macam ni bang. Apa salah saya bang? Kenapa bang? Kenapa? Kerana Allah. Lepas tak lepas aku tak jamin tau. Ni contoh je. Contoh skema jawapan. Jadi apa yang kena ada lagi? Lepas tu nak berjaya, kena positif. Buang benda-benda tak elok. Kalau kita tengok suami kita nak bahagia, positif. Suami balik lambat, positif. Suami tiba bau wangi semacam, positif. Maknanya dia bercampur ramai orang, positif. Isteri kita ni positif, dia penat sangat tu dia tak layan kita, positif. Nampak tak? Segemuk-gemuk ikan tentu ada tulangnya, sekurus-kurus ikan tentu ada isinya. Sebaik-baik manusia tentu ada kelemahannya. Seburuk-buruk manusia tentu ada kebaikannya. Kalau kita pilih tengok kebaikan, kebaikan lah yang kita dapat. Kita pilih tengok keburukan, buruklah yang kita dapat. Isteri buat salah, jangan hukum dia sepanjang hayat dia. Terlalu banyak lagi kebaikan yang dia buat dalam kehidupan kita. Suami buat salah sekali, terlayan kawan lama dia. Jangan hukum dia sampai mati buka. Awak dah lupa masa dulu? Awak ingat tak masa? La ilaha illallah. Bukan semua lelaki seperti Emir. Bukan semua wanita seperti Kalish. Aku tak tengok orang share dalam TikTok. Betul. Semua manusia buat silap, kan? Jadi maafkanlah. Ingat benda boleh buat baik. Kemudian kedua, mulakan dengan matlamat. Kerja mesti ada target. Dengan main belasah je. Kata Sun Tzu, if you fail to plan, then you plan to fail. Kita gagal merancang, kita merancang untuk gagal. Perancangan tanpa pelaksanaan sia-sia. Pelaksanaan tanpa perancangan bahaya. Itu Sun Tzu kata. Ketiga, utamakan mana yang penting. Yang penting buat dulu. Yang kemudian kita kemudiankan. Kemudian fikir kebaikan semua. Buat satu benda. Contoh, terima rasuah, terima duit yang bukan duit sepatutnya. Kita kena fikir, kalau aku terima ni, kebaikan semua ingat. Kalau kena kita, semua kena. Contoh seorang ditangkap, contohlah minta jauhkan, dia terima wang suapan apa semua pekerja di Yayasan Melaka, contoh. Sebab untuk tolong inilah, tolong tertentu, tender tertentu, contoh. Akhirnya orang ni dia gemar satu istilah Perancis generalization. Dia pukul kata, kau tak tahu ke semua staf Yayasan Melaka memang macam tu? Itu perangai orang kita. Seorang buat salah, dia kata semua macam tu. Tu sebab jangan. Lagi satu lagi, fikir anak-anak. Fikir keluarga kita. Kita kena tangkap rasuah misalnya. Anak-anak pergi sekolah. Bapak engkau yang kena tangkap semalam. Itu bukan mak engkau ke? Apa? Aku simpati suami engkau kena tangkap semalam. Ya Allah Akbar.
Kan? Ya, tu sebab kita fikir kebaikan semua. Hati-hati. Hati-hati. Kemudian apa yang kena ada? Belajar memahami. Nak memahami, perlukan kemahiran mendengar. Siapa yang ada masalah mendengar? Lelaki ke perempuan? Lelaki ke wanita ada masalah mendengar? Menurut kajian, yang ada masalah mendengar ni adalah lelaki. Lelaki dia tak sabar. Dia dengar tu dia nak cepat dia. Macam ni. Tu ni aku nak cerita macam ni. Kau boleh cepat sikit tak? Straight to the point lah. Apa nak cerita ni? Tu lelaki. Orang perempuan lah, dia dengar dengan penuh perasaan. Iya ke? Bila astagfirullahalazim. Tu tampar sakit tak? Macam tu, orang perempuan macam tu. Tapi itu sebabnya ramai kaunselor ni orang perempuan. Lelaki kurang. Lelaki okey, lepas tu dah 3 jam boleh ulang balik. Tak dapat kan. Tu dia. Jadi kemudian bekerjasama antara satu dengan yang lain. Kerjasama. Apa kerjasama kita semua. Jangan cakap departmen ni penting. Aku ni departmen, kau tak ada departmen aku, kau tak ada gaji tau. Kau main lagi. Kan? Alah, hasil tu siapa bagi? Yang seorang tu pula. Tu sebabnya saya dalam mesyuarat bajet kan, mesyuarat belanjawan kan, kadang-kadang kita nak ni, kita nak kereta ni, kita nak jeep baru, kita nak nak kereta baru, kita nak kereta rasmi, kita nak itu, nak ni allowance itulah, nak handphone baru. Semua orang kena ada gadget yang baru, sejajar dengan peredaran zaman. Tapi dari segi income, tanya balik, berapa income output kita bagi pada organisasi kita? Minta macam-macam, kerja tak nak macam mana? Nampak tak? Biarlah sesuai dengan apa yang kita ni. InsyaAllah kalau kita kerja bagus, kita berjaya lipat gandakan hasil, pengurus besar tak akan teragak untuk memperjuangkan bonus lebih daripada sebulan gaji. Kerjalah betul-betul. Kenalah terjemahkan dengan hasil. Saya committed. Contoh kan. Iya, kena usaha lah. Kena usaha buat yang terbaik. Kita pertingkatkan prestasi kita. Itu yang penting. Dan begitu juga motivasikan diri. Cari semangat. Pagi tadi saya ceramah mencari keseronokan bekerja di Jabatan Peguam Negara. Nak bagi seronok kerja. Macam mana? Macam ini. Kenapa seronok? Kenapa seronok? Sebab tak payah kerja. Itu lain. Tapi yang kita nak ni seronok. Bekerja tu rasa seronok, happy. Sebab ini mata pencarian kita. Dan bila kita seronok, kita buat betul-betul. Bila buat betul-betul, kita akan rasa seronok dengan gaji yang kita dapat. Nampak tak? Itu yang kita nak. Jadi tolong jaga. Dan kalau nak dapat, tu sebab dalam hidup kita ni, percaya cakap saya, siapa yang kerja di Yayasan Melaka ni, tu terang cakap, you all takkan kaya. Saja nak tengok respon. Tahu tak cakap? Bukan sebab kaya tu sendiri subjektif. Kaya tu sendiri subjektif. Dalam hidup jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kerana satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harganya. Deep tak? Deep kan? Bahagia letak kat mana perempuan? Pandai jawab. Hati. Tu jawab tak ada tak agak-agak dah. Hati. Tapi masalahnya daripada hati ni kadang kita biarkan dia merayap, dia naik, dia pergi ke mata. Mata sibuk tengok apa yang orang ada sampai terlupa apa yang kita ada, menyebabkan kita tak bahagia. Dan sibuk tengok kelebihan orang lain, lupa tengok orang yang lebih susah pada kita, menyebabkan kita tak bersyukur dengan apa yang kita ada. Bahagia bukan melihat kepada apa yang kita ada, tapi bahagia melihat kepada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Isteri kita muka dia dah macam tu lah, itulah yang terbaik bagiku. Kaulah segalanya, Ruth Sahanaya. Kau sumber ilhamku, Manbai. Meletakkan kasih setinggi-tinggi kasih di puncak kasih Zana Zain. Mata syurga, hidung syurga, mulut syurga, pada syurga di wajahmu Nash. Maknanya kita letakkan isi kita di tempat yang terbaik. Maka itulah sikap kita untuk jadi bahagia. Dan nak dapat kebahagiaan ni dalam hati ni, apa yang kena ada? Tak lain tak bukan, kita kena cari dalam bekerja tu. Kita kena cari apa? Kena cari keberkatan.
Ada 7 tanda keberkatan rezeki. Pertama, sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Faham? Dah mula sangka baik, dah bagus. Sikit rasa cukup, banyak boleh kongsi. Pada orang yang tak berkat, sikitnya tak cukup, banyaknya tak puas. Ibarat meminum selautan air, tapi dahaganya tak pernah hilang. Kedua, tanda keberkatan rezeki, rumah tangga rasa bahagia. Nampak isteri basuh pinggan, dia pegang tangannya. Dah, sayang, dah cukup. Pergi masuk dalam. Masuk dalam, tak apa. Suami sambung ni, dengan pakai baju korporat warna biru, logo Yayasan Melaka. Hadi namanya. Saya nak tanya, bahagia tak orang perempuan? Bahagia, walaupun tu lah sekali dan 365 hari. Rasa happy dah, betul tak? Ataupun suami, sayang, nak ambil ni voucher spa muslimah ni, hari Sabtu ni pergi. Abang anak kita, anak abang jaga, pergi je. Nanti masa cuci rambut, pedicure, manicure semua buat. Abang, susahkan abang aja. Tak susah mana pun abang booking je, kau bayarlah sendiri tu. Orang asap ni jantan, tak adalah dah bayar dah. Abang ni ngambak. Ataupun suami balik, sayang, bencu air. Dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Ha? Kuih apa pula abang ni? Kuih couple. Mana tu kuih couple abang ni? Cuba tengok dalam tu. Ke cakui? Cakui kan couple macam tu kan? Ha, abang. Happy. Kau pun baru tahu kan? Abang. Betul tak? Happy. Ketiga, bila anak-anak berjaya dalam bidang dia masing-masing. Anak berjaya dalam career, anak-anak berjaya dalam akademik, subjek tertentu dia dapat nombor 1, happy. Dalam kelas 50 orang dia dapat nombor 3, kita happy dah. Nampak tak? Kadang orang perempuan boleh binitiskan di mata tu sebab tengok anak konvoi. Abang, anak kita lah konvoi abang. Suami kata, kau buat tenang, ini konvoi tadika ni, bukan konvoi universiti lagi. Orang perempuan kan macam tu lah, tak boleh kawal perasaan kan. Yang keempat, suasana tempat kerja, suasana kejiranan, kita senang dengan orang, orang senang dengan kita. Itu juga tanda berkat rezeki. Kelima, bila kita mudah buat benda-benda baik. Ya, mudah nak tolong orang, mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak sedekah. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima. Yang keenam, apabila rumah kita sering kali diziarahi tetamu, ada je tetamu datang rumah, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin Shopee, tu kau yang order. Abang berkat sampai lagi bang. Tak, tu tak kira. Tak kira tu kau yang order, faham? Hari-hari berkat mah kau ya? Tak. Dan yang ketujuh, apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu sebabnya jaga keberkatan. Sebagai kesimpulan, saya petik daripada beberapa hadis Nabi. Pertama, Nabi Muhammad pesan apa? Anak-anak Adam, kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga. Tak pernah cukup. Kedua, carilah rezeki yang halal, kata Nabi. Sesungguhnya yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya adalah manusia yang merasa cukup dengan apa yang dia ada. Keempat, Nabi beritahu, tangan yang di atas lebih baik pada tangan yang di bawah. Makna memberi lebih baik pada menerima. Dalam hidup kita beri pada yayasan, beri. Apa yang kita terima, serahlah pada Tuhan nak bagi apa kita yang terbaik. Kemudian ingat, Nabi juga pesan, jangan kamu pandang kecilnya nikmat itu, tapi pandanglah siapa yang memberikan nikmat itu. Dan begitu juga saya nak beritahu, hidup kita dalam dunia ni adalah antara B dan D, birth and death. Kelahiran dan kematian, B dan D. Antara B dan D ada satu huruf di tengah-tengahnya, iaitu C. Kita ada choice hidup yang macam mana kita nak jalani. Jadi rasanya cukuplah sekadar itu. Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Tenang-tenang di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang, mulut menyebut jasa baik. Pihak penganjur menyebut hari ini rasa nak junjung.